Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita paling gembira datang daripada Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim yang cakap sendiri, yaitu cadangan bantuan tunai bulanan untuk membantu isi rumah melepasi garis kemiskinan. Wow, ini satu cadangan yang paling luar biasa, paling terbaik, dan pastinya dapat membantu ramai orang yang memerlukan, terutamanya yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini bukan satu scam, ini pun bukan satu prank. Anwar Ibrahim sendiri yang menyatakan bahwa beliau mencadangkan bantuan tunai bulanan. Ini paling hebat. Bukan one off. Kalau bantuan one off selalu kena troll. Diberi RM500 untuk satu kali, bukan itu memang membantu, tetapi dia akan habis begitu saja. Tapi kalau benar dapat dilaksanakan ini, yaitu bantuan tunai bulanan, walaupun bantuan tunai bulanan itu bernilai mungkin dalam sekitar 200-300 saja, tetapi oleh kerana ianya diterima secara bulanan, ia pasti dapat membantu dan dapat menangani isu kemiskinan tegar yang ada di Malaysia. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mencadangkan cadangan ini, bantuan ini. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda juga gembira dengan cadangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yaitu bantuan tunai bulanan? Tak kiralah banyakkah, besarkah, kecilkah, atau berapapun nilainya, kalau diberi bulanan itu amat membantu. Kerajaan mempertimbangkan cadangan bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan, menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur dan kesihatan bagi membolehkan mereka melepasi pendapatan garis kemiskinan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata bantuan tunai khas bulanan itu adalah di antara 3 cadangan yang dikemukakan ketika beliau mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 di Putrajaya hari ini. Selain daripada itu, beliau juga berkata, mesyuarat hari ini juga menerima cadangan supaya semua agensi dan kementerian menyemak serta mengemaskini data untuk mengesahkan jumlah penerima isi rumah miskin tegar yang sudah dibantu dan menjana pendapatan melebihi PJK makanan dalam 2023. Semua agensi perlu mengenal pasti isi rumah yang boleh menyertai program dalam tempoh berbaki 3 bulan dan diserap dalam program yang ditawarkan mengikut kesesuaian, kata Anwar. Bantuan tunai khas secara bulanan akan dipertimbangkan untuk melepasi PJK makanan bagi isi rumah yang tidak berkemampuan, menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur kesihatan, katanya. Perdana Menteri berkata, mesyuarat turut dimaklumkan mengenai status pelaksanaan dalam usaha menoktahkan miskin tegar serta cabaran-cabaran yang dihadapi. Katanya, telah banyak usaha dan program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha membasmi miskin tegar, antaranya projek atau program terkait bantuan tunai bulanan, naik taraf kediaman, pemberian modal perniagaan, latihan kemahiran dan penjanaan pendapatan. Usaha-usaha ini telah pun dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi dalam usaha menarik keluar rakyat dari belenggu miskin tegar, katanya. Selain mesyuarat membincang hal ehwal menoktahkan kemiskinan, Perdana Menteri juga mendengar perkembangan terkini mata wang ringgit serta membincangkan 2 kertas cadangan, iaitu penambahbaikan proses belanja pembangunan. Menurut beliau, yang juga Menteri Kewangan, prestasi ringgit dan mata wang serantau lain terus didorong oleh faktor luaran, terutamanya jangkaan bahawa kadar faedah Amerika Syarikat akan kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama dan faktor geopolitik.
Beliau menjelaskan bagaimanapun perkembangan mata wang ringgit dijangka tidak akan menjejaskan prospek pertumbuhan ekonomi negara. Usaha kerajaan terhadap pembaharuan struktur termasuk inisiatif menerusi Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan Pelan Hala 7 peralihan tenaga dan memperkukuhkan daya saing Malaysia. Ini akan meningkatkan daya tarikan negara terhadap pelabur asing. Seterusnya, membantu pengukuhan nilai ringgit secara lebih mampan. Bank Negara Malaysia BNM komited dalam usaha membendung kemeruapan yang berlebihan bagi memastikan pasaran pertukaran ringgit kekal teratur. Mesyuarat telah meneliti dan mendapati bahawa perbelanjaan pembangunan sebenar semakin mengecil secara relatif setiap tahun, walaupun belanjawan menunjukkan peningkatan besar. Hal ini boleh menjadi kesan jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi negara, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar yang mungkin akan berlaku dalam politik Malaysia. Dikabarkan penyokong bosku mahu Najib dan Muhyiddin kembali bersatu. Wah, ini paling mantap. Kalau ini benar-benar berlaku, iaitu Muhyiddin dan Najib bergabung semula, persoalan besar pertama yang ditanya oleh netizen ialah, adakah Najib akan masuk Parti Bersatu? Dan adakah Perikatan Nasional akan bubar? Soalan pertama yang kita perlu persoal malam ini ialah, Perikatan Nasional mungkin akan bubar. Ini kerana kita ketahui dalam Perikatan Nasional sekarang ini, nama Mahathir Mohamad kini sinonim dengan Perikatan Nasional. Beliau telah pun dilantik sebagai penasihat ekonomi untuk 4 buah negeri pimpinan PAS. Dan kita juga ketahui bahawa amat sukar untuk Muhyiddin dan Mahathir dapat bersatu semula. Tambahan pula, ini kerana kejatuhan Mahathir sehingga kekalahan dalam pilihan raya baru-baru ini sehingga tidak layak mendapat wang deposit banyak disebabkan oleh tindakan Muhyiddin memecat Mahathir Mohamad daripada Parti Bersatu. Selain daripada itu, tindakan Mahathir keluar daripada Parti Bersatu dan juga persengketaan antara beliau dengan Muhyiddin. Keadaan itu pastinya akan berikan kesan sekiranya Muhyiddin membawa bersahabat, berteman semula dengan Najib. Apabila Muhyiddin bergabung semula dengan Najib, pasti itu tidak disukai oleh Mahathir. Kerana kita tahu, Mahathir ialah musuh nombor 1 Najib. Mana mungkin Mahathir akan berdiam diri. Jadi, disinilah persoalan dia. Adakah kalau benar Muhyiddin bergabung semula dengan Najib, Perikatan Nasional akan runtuh dan bubar akhirnya? Itulah yang diramal, dijangka oleh netizen dan penganalisis politik apabila penyokong-penyokong bosku mahu Najib Muhyiddin kembali bersatu. Penyokong Datuk Seri Najib Razak atau dikenali sebagai bosku meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lembaran terbaru dan bergerak bersama demi negara dan rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan, Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor 1 negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Beliau menyuarakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN
mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19 semalam. Negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung, kata beliau. Saya yakin harga bahan keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai perkhidmatan SST naik 8%, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Beliau berkata sudah 7 tahun penyokong tegar Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib. Dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batu Cave Selatan itu yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada semula di arena politik tanah air, sekiranya bersama dengan Perikatan Nasional. Kita tunggu pada pilihan raya umum PRU akan datang, tetapi momentum harus kita mainkan, kata beliau. Perkara kedua yang dijangka yang menyebabkan Perikatan Nasional akan bubar ialah PAS adalah parti yang paling tidak menyukai adanya sentimen kluster mahkamah ataupun penjenayah di dalam parti mereka. Najib Razak sudah terbukti bersalah dan sedang menghadapi hukuman di penjara Kajang. Ini tentulah akan mempengaruhi ideologi maupun prinsip PAS. Kalau benar Najib dan Muhyiddin bergabung semula, ini akan memberi tekanan liability sangat besar kepada PAS. Dengan adanya Najib, itu akan memberi liability, tekanan, beban kepada PAS dan mungkin akan menyebabkan PAS akan undur diri daripada Perikatan Nasional. Dan tentulah persoalan besar ialah setelah PAS katakanlah dia keluar daripada parti Perikatan Nasional, gabungan Perikatan Nasional, adakah PAS akan tiba-tiba kembali menyokong Anwar Ibrahim dan menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim? Jika itu yang berlaku, makna kata Muhyiddin dan Najib tidak akan ada peluang langsung untuk memenangi apa-apa parti atau kerusi selepas itu. Karena kita tahu, PAS memang ada akar umbi yang kuat. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batu Cave itu turut yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan PN. Kepada gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS, percayalah kita akan gembleng tenaga untuk bersama PN. Ayuh kita ke sana, jangan tunggu lagi, kata beliau. Ingatlah, berpeganglah dengan tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. InsyaAllah Muhyiddin dan Najib akan berganding atau bergabung kali ini, katanya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat Anda? Adakah Anda juga setuju kalau Muhyiddin dan Najib sama-sama bergabung semula membentuk lembaran baru? Pada pendapat saya, boleh juga mereka bergabung terpulang karena itu pilihan mereka, namun lebih banyak kesan negatif daripada positif yang mungkin akan diterima oleh Muhyiddin juga Najib. Pertama, sudah dihuraikan tadi, Perikatan Nasional mungkin akan bubar dengan sendirinya. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.